salam sejahtera, salam Sarawakku sayang. Ini adalah kenyataan media oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak pada 20 Mac 2021. Laporan harian. Status kes COVID yang di dalam ward, hospital dan masih di bawah pengawasan perubatan. Hari ini 195 kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge, iaitu 78 dari Sibu, 25 Betong, 24 Bentulu, 20 Hospital Umum Sarawak, 16 Sereke, 16 Kapit, 12 Miri, 4 Mukah. Maka jumlah kes positif yang telah pulih dibenarkan discharge setakat ini adalah 11,215 dan persamaan dengan 80.26% dari jumlah keseluruhan kes COVID di Sarawak. Hari ini terdapat 154 kes baru COVID-19 dikesan di Sarawak. Daerah-daerah yang melaporkan kes adalah Sibu 43, Kapit 23, Kuching 23, Kapit 20, Miri 16, Serian 13, Bentulu 13, Kenawit 6, Mabung 5, Julau 3, Semerahan 3, Meradong 3, Betong 2, Merudi 1, Bauk 1, Sebawah 1 dan Song 1. Maka jumlah kes meningkat kepada 13,974 kes. Daripada 154 kes baru yang dilaporkan, seramai 22 orang telah menunjukkan tanda dan mengalami gejala jangkitan COVID-19 semasa disaring dijalankan. Manakala seramai 112 orang kes terdiri daripada individu yang diberi arahan perintah kuarantin di pusat kuarantin yang telah disediakan. Mereka ini terdiri daripada 112 orang individu yang telah dikenal pasti sebagai kontak rapat kes positif. Kemarin kita digempakan dengan jumlah kes 407 dan yesterday we become number 1 in Malaysia. So I think we need to explain. In fact, the number 407 yesterday is due to the increase due to the cases dalam depo tahanan Immigration Semenanjung Serian, 138 kes. Mereka ini adalah dalam pusat tahanan dalam keadaan terkawal, and we have done saringan kepada 704 individu telah disaring. Daripada itu 245 didapati positif, dan semua yang positif adalah orang kena tahan, foreigners, parti. Seramai 459 individu negatif, iaitu terdiri daripada kekitangan Jabatan Immigration dan kontak rapat. So that mean all the kontak rapat dengan OKT telah pun disaring, and the second test will be on the 29th. So hari ini tidak ada kes di situ, and I hope that will continue later on. Next, we'd like to indicate to you the trend case COVID-19 di Sarawak. Untuk makluman, kes di Sibu, Betong, Kuching, Bentulu dan Kapit telah menunjukkan trend penurunan kes dalam minggu ini. Kemarin saya buat laporan ini, tapi no media release this information because the most sensational one is the 407. So harap perkara ini disiarkan supaya rakyat tahu kedudukan keadaan di negeri Sarawak. After beberapa bulan kita telah berperang bertungkus lumus dengan COVID sehingga bulan ini. Di Sarawak, 320 buah rumah panjang telah kena lockdown
kena tujuan mengengkang perebakan jangkitan COVID-19. Dari 320 itu, 56 buah rumah panjang saja masih dalam lockdown. Maknanya bakinya adalah telah di-release, mana tak ada kes di tempat-tempat di situ. So that is also an improvement, indication how we have able to cut the transmission. Begitu juga sehingga kini 13 perintah kawalan PKPD, perintah kawalan pergerakan diperketatkan, dilaksanakan di Sarawak. Dan sekarang hanya 8 PKPD telah pun tamat. Sejumlah 16,766 individu telah disaring dengan 28,354 sampel telah diambil. Daripada jumlah tersebut, seramai 794 kes didapati positif, 15,363 negatif dan 9609 masih menunggu keputusan. Ini pendekatan kita apabila kita menampak di satu tempat, misalnya di Sibu Jaya apartmen dulu, nampak kes yang banyak, Kampung Haji Baki ataupun Sungai Maung, kita mengenalkan perintah kawalan pergerakan diperketatkan, only focus in that particular area, supaya kita dapat tumpukan saringan di situ. So that is one of our strategy. Today is kita masih 8 lagi, ataupun 8 telah tamat, tinggal 5 lagi tinggal 5, termasuk di Bentawak Tengah dan Bentawak Hulu. Mengenai kluster, this year we have declared 45 cluster di Sarawak, and from this cluster 35 cluster yang masih aktif, seramai 64,046 individu telah disaring dan sebanyak 5,783 didapati positif dan 57,001 negatif. Manakala 1,263 masih menunggu keputusan. Dari 35 yang aktif, 7 kluster yang telah melaporkan penambahan kes pada hari ini. Manakala 28 kluster tidak ada penambahan kes. Mengenai status pendaftaran program vaksinasi di Sarawak sehingga 17 Mac 2021, sejumlah 1,223,080 individu telah mendaftar bagi program vaksinasi COVID-19 di Sarawak. Dari jumlah tersebut, seramai 788,012 individu telah mendaftar melalui pejabat residen bahagian dan seramai 435,068 individu mendaftar melalui aplikasi MySejahtera. Di Sarawak kita mensasarkan jumlah yang layak dan adalah 2.2 juta. Jadi maknanya hanya lebih 50% lebih telah pun mendaftar, dan kita mengharap yang belum mendaftar tu sila mendaftarkan diri dengan sama ada melalui pejabat daerah ataupun menjadi pusat klinik yang ada di Sarawak ataupun yang ada MySejahtera, menggunakan MySejahtera. Adalah penting untuk didaftar supaya kita dapat merancang bagaimana kita nak melaksanakan vaccination yang kita akan buat selepas ini. Ringkasan kes mengikut daerah di Sarawak, daerah Merudi telah bertukar daripada hijau ke status kuning kerana 1 kes tempatan pada hari ini. Ini menjadikan daerah yang status kuning kepada 17, 12 daerah kekal berstatus merah, 3 daerah berstatus jingga, 8 daerah kekal berstatus hijau. Jurukuasa Bencana
negeri Sarawak telah menilai situasi COVID-19 di Semenanjung, Sabah dan Labuan dan dianya nampak terkawal. Maka dengan itu JPBN telah memutuskan membuat keputusan mengenai tata cara kemasukan ke Sarawak. Bagi semua warga negara Malaysia dan bukan warga negara Malaysia yang datang dari ataupun datang dari Semenanjung, Sabah dan Labuan yang ingin ke Sarawak tidak lagi perlu membuat ujian COVID-19 PCR test 3 hari sebelum perjalanan. Manakala mereka masih perlu untuk mengisi secara online Enter Sarawak dan mempunyai dokumen sokongan yang diperlukan dan dikuarantin 14 hari di negeri Sarawak. Kuarantin masih dikuat kuasa. Arahan ini ataupun tata cara ini akan berkuat kuasa mulai dari Isnin 22 Mac 2021. Maka dengan itu saya sekali lagi menyeru bahawa pada rakyat Sarawak sila patuh kepada SOP. Peperangan ini belum selesai, so jangan leka dan sila kita sama-sama bekerjasama buat pengorbanan supaya kes kita terus menurun sehingga kita dapat memenangi peperangan ini. Dan saya yakin kalau kita semua bekerjasama, kita akan berjaya seperti fasa-fasa ataupun wave yang dulu sebelum ini. Maka dengan itu, stay safe, stay healthy, save life, jaga Sarawak, into Sarawak. Thank you very much. Ada soalan? Sila. Aku tak paham apa soalnya. Today, yesterday one is 1.1 point something, 1.01. Today? That is yesterday. Because today one will be tomorrow. They will come out. Next press conference we give you the R0 so that you know the pattern. So up until yesterday it was 1.0. 1.01. Check. But you got to know the trend, then you know, then it's becoming meaningful. We give you, we release it later. Regarding vaksin lah, jadi beberapa saya pribadi pada masyarakat agar mempercepatkan suntikan vaksin untuk rakyat. So second dose vaksin untuk penerima diberikan kepada rakyat. Jika possible untuk kaedahnya dilaksanakan. Apa tadi? Untuk vaksin yang sampai hari ini, untuk kan second dose vaksin yang sudah dilakukan. Sementara minggu 21 hari ya, possible untuk mempercepatkan diberikan kepada yang lain. Apa maksud? Instead of 21 days, 10 days? Hah? Is it possible untuk mempercepatkan proses memberikan vaksin kepada rakyat? Memang kalau kita dapat, kita percepat secepat yang mungkin. Tetapi satu kekangan adalah pembekalan vaksin itu. Walau bagaimanapun bagi Sarawak, kita masih mensasarkan bahawa by end of August orang Sarawak dapat menerima vaksin. And that is the realistic target. It's no point for us to put up a target which is not realistic dan kemudian tidak dapat dilaksanakan. Because satu kekangan kita adalah supply of vaksin. Nombor dua, kawasan Sarawak begitu luas sekali. Dan itulah sebab perancangan yang rapi harus dibuat supaya semua sama ada duduk di jauh di pedalaman juga dapat vaksin nanti. Dan inilah this is actually one of the biggest and most challenging exercise that can be undertaken, that has been undertaken by us to vaccine 2.2 million Sarawakian. Jadi kita pun we also want to vaccine as fast as possible, but what is the realistic target? Itu yang penting. Jadi for us we try to see that we can vaccinated Sarawakian by the end of August 2021. Okay, thank you. Yesterday the R0 is 1.05 because of the increase in cases yesterday. Oh, I see. 1.05. So yesterday 1.05.
1.05 because of the because of the upsurge, the depot. dia jadi dia tinggi. Yang berimbang kepada kes yang tinggi semalam adalah kes di Depok. Yes, ya. Jadi ianya bukan di seluruh kes di Sarawak meningkat mendadak. Because some people were thinking, wah Sarawak kes dia tinggi merata-ratanya. That's why we explain today. We give you the facts, we give you the situation, because that place is pusat tahanan, about 400 lebih pengundi, 400 plus 463 kalau saya tak silap, and they are within a very confined area. These people are we cannot go out because they are quarantined di situ. That's why yesterday also kita issue a statement that for initial finding there seems to be some issue on the implementation of the SOP yang kita telah tentukan. Kita telah menyediakan SOP because over time a number of OKT ataupun pendatang tanpa izin dimasukkan dalam pusat tahanan. Jadi SOP kita adalah mereka kalau hari ini ada ditangkap, nak dimasukkan, mereka tidak boleh dimasukkan terus bersama orang lain yang sudah di dalam. Mereka perlu menjalani kuarantin 14 hari, disaring 2 kali, dan selepas second saringan dia negatif, baru dia boleh dimasukkan bersama dengan orang ramai. Dalam kawasan itu memang ramai. Jadi kalau dia kena tangkap terus masuk, the possibility dia kena ada positif tinggi. Kalau ada satu positif, ini yang berlaku lah. Jadi sebab itu apabila dia berlaku, ianya mengemparkan kita. So we send a team to investigate. Initial investigation to show that some of the SOP may not be followed. So we want to do more intensive investigation. Ini sama juga di penjara. Because if you look at the cases in Malaysia, di situ yang cepat merebak dan melibatkan penduduk yang kes-kes yang begitu ramai seperti kita saksikan di Semulja pusat tahanan. Okay? Yes. Apa? Kita belum ada membuat SCD di penjara because there is no need. We did surveillance tests a few months ago, and so far it doesn't indicate any cases. That's why we're quite shocked when we have this at the Bukit Semulja, and we will continue to do the surveillance tests to ensure, and we will also monitor to ensure the SOP. We have given reminding all the authority managing the prison and pusat tahanan to make sure comply strictly to the SOP. Itu penting. Okay? Okay. Thank you very much. Jaga diri. Into Sarawak, jaga Sarawak.